Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz harapkan semua murid tahun 3 Sekolah Kebangsaan Nyor Cabang berada dalam keadaan sihat, sejahtera di samping keluarga tercinta dan sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran dari rumah, insya-Allah. Okey. Kita akan sambung pada hari ini, minggu yang ke-7. Kita akan sambung sikit lagi berkenaan dengan tajuk sebelum ni, iaitu bidang sirah. Bidang sirah pada muka surat 105. Muka surat 105. Dalam video yang sebelum ni kita dah belajar muka surat 104 dan sekarang kita akan ke muka surat 105, di mana bahagian subtopik ini ialah tajuk kecil yang terakhir dalam tajuk Wahyu Teragung. Wahyu Teragung ni dia duduk dalam bidang sirah. Jadi tajuk kecil yang terakhir dalam tajuk besar dia Wahyu Teragung, tajuk kecil yang terakhir dalam Wahyu Teragung ni iktibar peristiwa penurunan wahyu pertama. Iktibar daripada peristiwa penurunan wahyu pertama. Muka surat 105. Sekali lagi, muka surat 105. Okey, sebelum kita tengok dulu, kita imbas balik apa yang kita dah belajar dalam tajuk Wahyu Teragung ni. Okey, kita dah belajar pada muka surat 101, kita dah belajar berkenaan dengan pengertian wahyu. Pada muka surat 102, kita belajar tentang fakta berkenaan dengan Nabi Muhammad mendaki Jabal Nur. Pada muka surat 103, kita belajar berkenaan dengan bila wahyu diturunkan dan berapa umur Nabi waktu mendapat wahyu, dan juga kita belajar tentang peristiwa penurunan wahyu yang malaikat Jibril pergi ke Gua Hira bertemu Nabi, ajak Nabi baca ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq dan sebagainya. Kita dah cerita sebelum dalam video yang sebelum ni. Kalau kata anak-anak murid terlupa, bolehlah tengok balik video-video kita yang sebelum ni. Kemudian kita sambung dengan peristiwa selepas penurunan wahyu. Dan kita dah belajar juga tentang kepentingan wahyu. Ada 5 kepentingan wahyu. Latihan pun kita dah buat dalam buku masing-masing. Dan pada hari ini kita akan sambung tajuk kecil yang terakhir dalam bab Wahyu Teragung ni, dalam topik Wahyu Teragung. Tajuk kecil yang terakhir dia ialah, kita tengok kotak warna hijau ni di muka surat 105, iktibar peristiwa penurunan wahyu pertama. Apakah iktibar? Iktibar ni apa? Iktibar ialah pelajaran, pengajaran, tauladan apa yang kita dapat, pengajaran-pengajaran yang kita dapat daripada peristiwa penurunan wahyu pertama. Okey, kita tengok ada kotak yang colour pink, ada kotak yang colour biru. Dan kotak-kotak ini ada yang warnanya terang, ada yang warna dia tak berapa terang. Okey, ni yang warna terang ni ialah isi utama dia lah yang perlu kita ingat. Ingat yang terang ni pun tak apa dah. Yang bawah ni, yang kotak tak berapa terang ni, yang ni dia merupakan huraian kepada kotak yang terang ni. Okey, kita tengok iktibar yang pertama. Okey, sebelum tu kita cuba kira ada berapa iktibar. 1, 2, 3, 4. 4 iktibar daripada peristiwa penurunan wahyu pertama. Kita tengok iktibar yang pertama, kotak colour pink. Kita baca sama-sama. Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ialah
wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita baca kotak yang kurang, yang tak apa terang ni, kita mestilah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup bagi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Kita mestilah jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup bagi mencapai kejayaan. Mencapai kejayaan. Kejayaan. Bukan kekayaan, bukan kesenangan dan sebagainya. Mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Apa dia wahyu yang diturunkan pada Nabi Muhammad? Al-Quran. Bukan hadis, bukan Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Okey, seterusnya isi iktibar yang kedua. Iktibar yang kedua dia tunjuk kat sini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigih mendaki Jabal Nur untuk ke Gua Hira. Nabi Muhammad gigih mendaki Jabal Nur untuk ke Gua Hira. Okey, kita baca di bawah ni. Nabi Muhammad mendaki apa? Mendaki Jabal Nur. Bukan Jabal Rahmah, bukan Jabal lain. Nama Jabal Nur ataupun dalam bahasa Melayunya Bukit Nur. Jabal tu maksudnya bukit. Okay, Nabi Muhammad mendaki apa? Mendaki Jabal Nur untuk ke Gua Hira. Apa yang kita dapat daripada iktibar ni? Mencontohi, kita sebagai umat Islam haruslah mencontohi kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan semua perkara, terutama dalam beribadah. Kita mestilah mencontohi kesungguhan Nabi Muhammad dalam melakukan semua perkara, terutamanya dalam beribadah. Kita mestilah contohi kesungguhan Nabi Muhammad ni, terutama dalam bidang ibadah lah. Dalam buat ibadah, Nabi sanggup mendaki bukit, pergi pula ke gua yang sunyi, untuk apa? Untuk beribadah. Kita ni tak payah pun naik bukit dan sebagainya. Boleh beribadah dengan senang hati di rumah kita masing-masing. Tu pun ada di antara kita yang meninggalkan solat fardu 5 waktu. Sepatutnya bila dah boleh beribadah di rumah masing-masing, selesa, ada kipah, tak panas, tak payah duk daki bukit macam Nabi, kita mestilah buat setiap fardu solat ni 5 kali sehari tu. Tapi ada juga yang tinggal. Padahal senang saja, tak ada siapa pun marah kalau kita nak beribadah di rumah kita sendiri kan. Ada ke orang main hambak dengan parang, ke orang main nak tumbuk kita? Tak ada kan. Nabi dulu kalau beribadah di Mekah, orang akan buat macam-macam. Orang baling tai, orang baling batu dan sebagainya. Kita tak ada pun. Kita boleh beribadah dengan senang hati. Jadi tak ada alasan, tak ada sebab untuk kita tinggalkan semayang. Okey, isi yang ketiga. Kita baca di kotak keleping yang ketiga ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun masyarakatnya menyembah berhala. Sekali lagi, Nabi Muhammad beribadah kepada Allah walaupun masyarakatnya menyembah berhala. Nabi ni walaupun orang keliling dia duk sembah berhala, menyembah berhala, bukan menyembah matahari, bukan menyembah aja, menyembah berhala. Masyarakat kita panggil musyrikin Quraisy, dia menyembah berhala. Tapi walaupun seorang-seorang saja, Nabi tetap beribadah. Nabi tak
terikut dengan mereka menyembah berhala, Nabi tak ikut mereka. Okey, kita baca penerangan dia. Kita mesti berpendirian teguh dan tidak terpengaruh dengan anasir tidak baik yang ada di sekeliling kita. Sekali lagi, kita mesti berpendirian teguh dan tidak terpengaruh dengan anasir tidak baik yang ada di sekeliling kita. Maksudnya, kita sebagai umat Islam ni kena berpendirian teguh dan tidak terpengaruh dengan anasir tidak baik yang ada di sekeliling kita. Apa maksud anasir tidak baik tu? Maksudnya perkara-perkara yang tidak elok lah, yang tidak baik yang ada di sekeliling kita. Contohnya kita sebagai murid di sekolah ni, kita mesti berpendirian teguh. Maksudnya kalau kata cikgu bagi kerja sekolah, kalau ada kawan kata, oh tak payah buat lah, kita pergi main dulu, nanti baru kita buat. Itu benda-benda yang tidak baik lah. Jadi kita berpendirian teguh. Kita kata tak boleh, aku mesti siap ajar sekolah dulu baru aku nak keluar main. Tu maksud kata berpendirian teguh. Kalau kata tak berpendirian teguh macam mana? Bila kawan kata, dah lah buat ajar sekolah tu, jom pergi main tu, tak pergi balik buat lah. Jom. Yang tu tidak berpendirian teguh lah kalau macam tu lah. Jadi kita sebagai seorang murid, seorang Islam, kena berpendirian teguh. Jangan mudah terpengaruh dengan anasir tidak baik. Anasir tidak baik contohnya macam tadilah. Tak siap ajar sekolah, kawan duk ajak main dah. Itu anasir tidak baik lah. Kalau siap dah ajar sekolah, tak apalah. Nak main dan sebagainya. Okey, kita ke iktibar yang terakhir, yang ke 1, 2, 3, 4. Iktibar yang terakhir, dia kata apa? Wahyu yang pertama ialah Iqra, iaitu bacalah. Wahyu yang pertama ialah Iqra, iaitu bacalah. Wahyu yang pertama Iqra, bukan Iqrab, bukan ikrar. Iqra, alif, qaf, ra, alif. Iqra. Apa maksud Iqra? Bacalah. Sini dia tulis dah. Bacalah. Bukan mainlah, bukan makanlah, bukan tidurlah. Iqra maksudnya bacalah. Betapa penting membaca ni dalam kehidupan kita, terutamanya yang masih bergelar sebagai pelajar, bergelar sebagai murid yang masih menuntut ilmu. Cukup penting. Membaca ni cukup penting. Sebab tu malaikat Jibril sendiri, bukannya manusia, malaikat sendiri mai turun ke bumi ajak Nabi membaca. Hebatnya membaca ni. Betapa pentingnya kita kena buat membaca ni. Tak boleh kata malas nak baca dan sebagainya. Kita tengok penerangan dia. Tekun menuntut ilmu dan menjadikan amalan membaca sebagai tabiat. Tekun menuntut ilmu dan menjadikan amalan membaca sebagai tabiat. Sebagai seorang murid, kita mestilah tekun menuntut ilmu. Tekun ni maksudnya apa? Maksudnya bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Tak main-main. Menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Maksud bersungguh-sungguh tu macam mana pula? Contoh bersungguh-sungguh. Jauh sekolah semua siap, buku pun tulis dengan elok, tulisan kemah. Kalau kata cikgu bagi kerja, suruh buat, dia pun siapkan kerja dengan elok, dengan kemah, dengan betul, dengan tidak meniru dan sebagainya. Itu dipanggil sebagai tekun menuntut ilmu. Okey, kemudian menjadikan amalan membaca sebagai tabiat. Kena jadikan amalan, kalau nak jadi seorang yang berjaya, kita kena jadikan amalan membaca ni sebagai tabiat lah.
Tabiat ni maksud kata kebiasaan kita lah. Contoh tabiat apa? Tabiat kita ni makan dengan tangan. Kita dah biasa dah makan dengan tangan. Itu kita panggil sebagai tabiat. Macam tu juga membaca. Kita kena bagi biasa dah membaca. Kalau makan kita tak lupa kan. Ada orang lupa makan. Oh aku lupa dah, seminggu dah aku tak makan. Ada? Tak ada kan. Jadi membaca pun macam tu lah. Setiap hari kita kena membaca, walaupun satu muka surat pun tak apalah. Macam kata baca Quran, tak boleh satu muka surat, bacalah 5 ayat. Tak boleh 5 ayat, bacalah 3 ayat. Yang belum masuk Quran, bolehlah baca Iqra. Okey, baik. Kita baca sikit rumusan di bawah ni, kotak kuning. Dia kata apa? Al-Quran ialah kitab panduan umat Islam. Beriman kepadanya menjadi asas dalam setiap tindakan kita. Al-Quran ni kitab panduan kita. Nampak satu sekali kena rujuk Al-Quran. Nak buat apa-apa pun kena rujuk Al-Quran. Nak tahu benda tu dosa, benda tu pahala ke, dosa ke, kena rujuk Al-Quran. Tak boleh duk main cakap saja ya. Okey. Itu sahaja untuk minggu yang ke-7 ini. InsyaAllah kita akan kembali ke sekolah belajar macam biasa lepas ni ya. InsyaAllah didoakan semoga kita semua dilindungi daripada wabak COVID-19. Sekian untuk hari ini. Jadi murid-murid boleh teruskan dengan latihan kuis online yang telah disediakan insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.